Okey, Azim baca doa Azim. Ada tak Azim ni? Dengarkah? Ya, dengar. Iya, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, thank you Azim. Okey. Macam mana? Yang lepas hari tu, persamaan dini serentak dapat siapkan semua tak? Ada soalan yang boleh buat ke? Sekejap Boleh cakap mana yang tak boleh buat? Saya dah siap semua dah. Asyik dah. Yang receipt hari tu pun dapat juga kan? Yang air kopi dengan air apa? Air sirap kan? Nescafe dengan Bandung pun dah dapat dah kan? Nuri dengan Aisyah Nakiah dapat semua dah ke? Persamaan serentak? Sudah. Alright. Okay, so hari ni kita nak pergi jawab pada graf gerakan pula. Topik seterusnya, graf gerakan. So standard graf gerakan ni, markah dia lah kalau awak buat, awak nampak dia 4, 3, biasanya 4 lah. 5 pun ada. 4, 5. 5 lah paling banyak. 7 ada 7 juga. Soalan nombor 11, 7. Banyak tu. 7 tu banyak. Sangat banyak Okay, so dah siap ke belum? Graf gerakan. Sikit je soalan graf gerakan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada 16 soalan je. Dah siap ke belum? Nuri Irdina, siap ke belum? Nuri tulis dekat chat box, saya tak dengar suara awak. Ataupun cuba buka kamera pun. Buka kamera pula lah. Nak cuba buka mic pun boleh. Aisyah Nakiah, siap dah ke? Graf gerakan. Azim siap dah ke graf gerakan Azim? Tak semua. Tak semua. Kenapa tak sempat? Tak sempat ke tak tahu? Iya, tak sempat. Sempat. Ni Hazril? Dan tak tahu. Saya buat. Dah siap semua? Tak ada lah. Yang tak tahu saya skip. Okey, tak apa. Kita terus bincang saja. Sebab ramai yang dah siap kan? Nurin dah siap. Aisyah tak reply pun Aisyah. Aisyah dah siap dan Aisyah dah siap dekat Aisyah? Nurin dah siap semua. Azim ada yang dah siap, ada yang tak siap. Hazri pun sama, ada yang dah siap, ada yang tak siap. Aisyah Nakiah? Ada yang saya tinggal sebab tak tahu. Okey. Tapi buat jugalah kan? Tak adalah kosong macam sebelum ni kan? Okey, so hari ni kita akan mulakan dengan topik graf gerakan. Macam biasalah. Bukan saya yang akan jawab. Awak yang akan jawabkan untuk saya. Okey, kita mula dengan Melaka. Azim, Melaka. Melaka. Ya. Sekejap. Melaka belum buat saya. Yang mula-mula ni belum buat? Okey. Buat. Awak buat yang mana? Ke yang kedua. Yang kedua apa? Melaka yang ni. Itu negeri apa itu? Oh, tak. Tak buat juga? Okey, Hazril buat tak Melaka? Hazril buat tak Melaka yang ni, yang saya tunjuk ni? Saya start buat daripada faham. Tapi saya jawab tadi Melaka. Dah jawab dah? Jawab satu.
Yang mana? Yang belah kiri ke belah kanan? Kiri, A. Macam mana jawab dia? Apa jawapan awak dapat? 50 tambah 32. Okay, 50 tambah 32. Okay. Sama So dengan jawapan awak 82. Okey. 82. Salah. Kenapa salah? Sebab Kenapa? dia tanya tempoh masa. So tempoh masa tu kita akan kira daripada depan pergi belakang. Contoh saya gerak keluar rumah pukul 8 pagi. Contoh saya sampai sekolah pukul 8:30 pagi. Berapakah tempoh masa yang saya ambil Hazril untuk sampai ke sekolah? Ada sekali? Saya keluar rumah, digeraklah saya terus gerak. Saya gerak daripada rumah pukul 8 pagi, saya sampai sekolah pukul 8:30 pagi. Berapakah tempoh masa yang saya ambil? Setengah jam. 30 Minit. minit. Mana awak tahu 30 minit? Sebab tolak. Sebab tolak. So nampak tak? Jawapan awak tadi salah sebab awak buat tambah. Sepatutnya tempoh masa ni, macam mana nak buat dia? Tolak. Bukannya tambah. Dapat tak? Dapat. So kena tolak tau. Setiap kali dia tanya tempoh masa, tolong tolak. 32 tu sampai sini je. Minit ke saat ke 32 sampai sini. So daripada 32 ke 50 tu berapa tempoh masa dia? So kena 18. tolak. 50 tolak 32 dapat 18 saat. Lagi cantik kalau tulislah saat tu. S tu saat. Okay. B. Hazril. B1. Kita buat lagi. Tak buat lagi. Apa maksud hitung kadar perubahan laju? Dia nak apa? Beza kot. Beza apa tu? Kadar perubahan apa? Dekat mana? Pada 32 saat yang pertama. Atas tu kan? So kat mana 32 saat pertama? Yang ini. Dapat saya highlight tu. So itulah 32 saat pertama. Bila dia sebut hitung kadar perubahan, sebenarnya dia sama dengan kecerunan. Ataupun sekarang ni graf apa? Graf laju kan? Dia sama dengan kecerunan ataupun pecutan. So macam mana nak kira kecerunan? Hazril, formula kecerunan? M sama dengan? Mana? Kecerunan. Gradient. M sama dengan Y. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ya, X2 tolak X1. So dekat sini kita kena decide lah siapa yang Y2, siapa yang Y1. So garisannya daripada sini sampai sini je kan. So dekat sini, atas ni, apa koordinat dia Hazril? 040. 040. Ini apa koordinat dia? 3220. 3220. So kat sini awak decide siapa nak jadi Y2? Y1 Y2 Y2 40. Y2 40. So X2 siapa? X2 20. Salah. X2 mestilah kosong. Dekat sebelah 40 lah. Tak boleh dah. X2 Bersilang. Y2 X1 okey. X2. Jangan salah tukar tempat dia. Tukar tempat automatik jawapan salah. Okay, so sekarang kita tolak. Y2 40 tolak Y1. 40 tolak 20.
per masa dia 0.32. Okay, kira Hazril. Kosong 0.625. Negatif Negatif 0.625 0.625. unit Saat. Masa MS apa? meter saat. Meter saat. 2. Meter saat negatif Negatif 2. 2. Sebab ada kita bahagi dengan S satu lagi kan. So ini jawapannya, negatif 0.625. Memang awak akan jawab nombor dia negatif 0.625 kan. Tapi jawapan akhir awak akan tulis 0.625 ms negatif 2. Macam tu. Apa maksud negatif tu Hazril? Tak tahu. Okay. Kalau laju bahagi masa akan dapat apa? Laju bagi masa dapat jarak. No. Jarak Laju masa dapat pecutan. Tulis sikit formula dia. Formula dia kalau laju sama dengan jarak bahagi masa. Ni form tu. Lepas tu kalau pecutan sama dengan laju bahagi masa. So kedua-dua ni kalau awak dapat jawapan negatif, dia bukan negatif. Maksudnya contoh kalau jarak maksudnya dia patah balik. Kalau pecutan dia akan, kalau graf jarak masa maksudnya dia patah balik. Kalau graf laju masa maksudnya dia nyah pecut. Nyah pecut tu maksudnya makin slow. Contoh kan kalau graf ni tadi kita tengok. Dia dari bahagian atas ni dekat 40 tu dia turun. So dia slow kan apa dia, motor dia. Lepas tu dia rehat, dia constant, bukan rehat lah, dia constantkan speed dia. Maksudnya dia kata lah dia bawa 20 je. Tak tahulah dia ni penyabar macam mana boleh bawa motor 20 kan. Lepas tu dia pun laju pergi 70. Macam tu lah maksudnya. Tu kalau turun tu dia slow, macam ni dia sama je maintain speed. Lepas bila dia naik tu maksudnya dia memecut. Bawah pecut, maintain and then memecut. Bahasa Inggeris dia uniform speed. Okay, so huraikan gerakan motor tersebut. So awak nampak apa? Motor tu makin laju ke makin perlahan dekat 32 saat pertama, Hazril? Perlahan. Kita panggil dia nyah pecut. So boleh tulis ayat dia Nyah pecut 0.625 meter saat negatif 2 untuk tempoh 32 saat. Gitu saja. So penerangan nampak tu 2 markah tu. Kenapa 2 markah dia nak tahu? Awak tahu nyah pecut, lepas tu pada tempoh berapa saat. Nyah pecut berapa banyak dan berapa lama. So itulah sebabnya dapat 2 markah. Okay, boleh tak? Boleh. Okay. Thank you Hazril. Okay, next. Saya nak minta Nurin. Nurin, cuba buka mic balik Nurin. Cuba try. Awak cakap ke? Apalah tak dengar. Orang lain dengar tak? Hazril dengar tak? Nurin cakap. Tak. Tak. Tak apalah Nurin, tak apa. Thank you. Okay. So tak apa saya terangkanlah. D ni kan. Okay, so D ni dia kata Raja Rapan menunjukkan graf jarak masa perjalanan Encik Marzuki sejauh 60 km dengan masa 3T minit dengan memandu kereta dari tempat peranginannya ke bandar S. Okay, sebelum saya mula, graf yang mana ada luas di bawah graf? Azim, graf yang mana ada luas di bawah graf? Azim? Azim tak ada lah. Ada pakcik ni hilang. Tadi dia ada.
Tak saya tanya ni. Azim. Hazrin. Paksa awak lah juga yang jawab. Graf apa yang ada luas di bawah graf? Hazrin, luas apa pula dah? Graf apa yang ada luas di bawah graf? Sekejap Ha. Siapa yang tahu boleh tulis dekat chatbox. Aisyah Nakia ke, Nurin ke? Graf apa yang ada luas di bawah graf? Kita ada dua jenis graf je dalam topik ni. Laju masa dengan jarak masa. Ada dua saja. So, graf apa yang ada luas di bawah graf? Aisyah macam nak type dah tadi. Nurin? Nurin hantar kat WhatsApp pun tak apa. Okey, betul Nurin. Graf laju masa. Okey. Nurin dah jawab dah. Graf laju masa. So, apa yang ada bawah area under the graph tu? Luas di bawah graf tu untuk apa? Kalau graf laju masa, kita ada luas di bawah graf. Itu untuk apa? Apa kita nak cari dengan luas di bawah graf tu? Dia tak ada buat saja-sajalah. Dia mesti ada something. Untuk jarak luas yang di bawah dilalui. Ya, pandai. Jarak. So, kalau graf, tulis ya. Graf laju masa, dia ada luas bawah graf. So, luas bawah graf ni untuk apa? Untuk jarak yang dia dah lalu. So, itu pentingnya luas di bawah graf untuk laju masa. Kalau untuk jarak masa, tak perlulah luas di bawah graf. Sebab apa? Memang dia dah bagi tahu siap-siap dah memang jarak dia berapa macam tu kan. So tak perlulah pening-pening dah nak cari jarak berapa sebab dia dah bagi tahu siap-siap. Okay, so kat sini dia bagi tahu dia pergi 60 km dengan masa 3T minit. So daripada tempat peranginan ke bandar S, diberikan ada perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa berehat adalah sama. So kat mana dia rehat? Dia rehat dekat sini. Berbeza dengan graf laju masa, kalau macam gini, yang rata ni, dia kira gerak lagi tau. Sebab dia ada laju. Laju dia 20, maksudnya dia masih bergerak. Tapi kalau graf jarak masa, kalau dekat sini, dia kira dia stop. Memang stationary, tak bergerak langsung. Sebab apa? Jarak dia kekal saja. Kalau kita bergerak, mestilah jarak kita akan bertambah ataupun makin turun lah kan. So ini tak, dia duduk situ je, maksudnya dia tak bergerak. So dia kata apa kat sini? Dia cakap, boleh garis kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. So bila perkataan kadar, bila ada kadar tu dia sebenarnya pasal gradient, pasal kecerunan ataupun kita nak kira dia punya, kalau kat sini graf jarak masa kita nak kira dia punya kelajuan. So dia nak cakap kat sini yang ini dengan yang ini dia punya kelajuan dia adalah sama. So laju sebelum dan selepas. Laju sebelum sama dengan laju selepas. L sebelum sama dengan L selepas. Gitu. Okey. So dia suruh hitung nilai T. Okey. Macam mana nak buat? Awak kena buat comparison. Buat sebelah-sebelah. Sebab dia kata sama kan? So baru kita boleh cari T tu.
So kita cari dulu yang warna merah ni. Kena baca dulu koordinat dia. So sini 0, 0. Sini T24. So sini T tambah 10 dengan 24. Yang ini 3T dengan 60. So mulakanlah comparison dulu. So saya buat warna merah dan warna biru. Merah tu sebelum, biru tu selepas. So 24 tolak 0 per T tolak 0 sama dengan 60 tolak 24 per 3T tolak T tambah 10. Kena buat slow-slow. Kat sini biasanya akan salah lah. Awak terus buat tolak T tambah 10. So salah lah. Bukan macam tu. So tengok dulu depan boleh selesaikan ke? Tak boleh selesaikan. Kita boleh tolak macam biasa je. 24 tolak 0, 24 lah. T tolak 0, T sama dengan 60 tolak 24 masuk dalam kalkulator. Dapat 36 per 3T tolak T tolak 10. Kenapa jadi tolak T tolak 10? Sebab kat sini kan tolak, sini tambah kan. So kita macam masukkan ke dalam. Dekat tolak tu sebenarnya ada nombor 1, negatif 1. Gitu. So 3T tolak T tolak 10 gitu. So kira lagi 24 per T sama dengan 36 per 3T tolak T jadi 2T. 2T tolak 10. So dah dapat macam ni, macam mana nak buat? Jadikan dia satu baris saja. Macam mana? Pindahkanlah. So kita pindahkan dulu 2T tolak 10 ni naik atas. So jadi darab. So 24 darab 2T tolak 10 per T sama dengan 36. So 24 darab 2 dapat 48T tolak 240 per T sama dengan 36. Lepas tu T ni daripada sini naik atas jadi darab 48T tolak 240 sama dengan 336T. Lepas tu pindahkanlah 240 tu pergi belah kanan sebab huruf kita nak kumpul semua belah kiri ya. So 48T tolak 36T sama dengan 240. 48 tolak 36 dapat 12. 12T sama dengan 240. So T sama dengan 240 bahagi 12 dapatlah 20. So T tu sama dengan 20. Kita dah tahu T sama dengan 20. So itulah jawapan dia. T sama dengan 20. Panjang kan jalan kira dia kan? Tengoklah tu 4 markah tu. Sebab itulah dia panjang. Tapi 4 markah ni saya rasa T ni 2 markah. Hitung laju purata tu 2 markah. Ataupun 1 markah kat laju purata. Okay. So settle dah. So kita dah tahu dah masa dia berapa. So kat sini 20. So sini T tambah 20. T 20 tambah 10 jadi 30. So sini 3 darab 20, 60 minit. 1 jam lah. So hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Mazuki dalam kilometer per jam. So setiap kali buat graf gerakan ni tolong perhatikan unit betul-betul. Sekarang ni unit masa dia dah berbeza. Dekat graf dia bagi minit. Dekat dalam soalan dia bagi jam. Dekat atas ni dia bagi kilometer. Dekat soalan dia bagi kilometer per jam kan. So tak ada masalah. Kilometer no hal. Jarak tak ada masalah sekarang ni. Sebab dia dah sama. Yang masalah dia adalah masa dia. So macam mana nak buat? Awak tengok dulu. Dia kata hitung laju purata. Bila ada perkataan purata maksudnya semua. So jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia berapa? 60. So 60 kilometer bahagi masa dia berapa? 60 minit kan? So daripada minit nak pergi jam kena buat apa? Kalau tak ingat tulis. Kan jam
Jam, minit, saat. Jam nak pergi minit darab 60. Minit nak pergi saat darab 60. So sekarang ni pada minit nak pergi jam, patah balik. So bahagi 60. So 60 bagi 60, 1. So 60 kilometer per jam. Gitu. Okay, dapat tak? Boleh Tak ada masalah cuma nak kira T tu lah awak kena buat comparison sebelah-sebelah sebab dia kata sama kan. Ni sama macam saya kira laju lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Lepas tu sebelah lagi Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Itu sahaja. So dapatlah T20. Dia punya laju purata dia 60 km per jam. That's all. Okay. Soalan seterusnya, Negeri Sembilan Azim. Apa dia? Hendak cikgu. Hendak buat. Kenapa Sikit. tak buat? Cuba buat sekarang. Okay. Buat sekarang saya nak jawapan awak Okay, kita skip sekejap Negeri Sembilan. Tunggu Azim buat. Alhamdulillah. Okay, Pahang, Nurin Irdina buat tak? Kalau buat hantar jawapan kat saya. Saya buat dah tapi saya saja nak jawapan awak. Nak jawapan? Hantar jawapan. Okay, Aisyah Nakia, saya nak jawapan awak Pahang yang bawah ni, nombor 7. Hantar dekat WhatsApp. Jawapannya saya nak. Tak apa, saya check dulu betul ke tak. Nombor 7. Pahang nombor 7. Apa ni namanya? Nurin. Awak hantar kat saya gambar. Cuba awak tengok awak hantar kat saya gambar yang macam mana. Macam ni gambar awak. Awak tak awak hantar kat saya. Gambar yang tak habis. Ni saya tak zoom tau. Awak hantar memang kecil kat saya. Awak tercrop kot. Syarah Nakiah Pahang yang ni. Nombor 7. Azri ready Perak nombor 7. Cepat saya tunggu. Hantar balik jawapannya. Ni Nurin. Syarah Nakiah pun boleh hantar jawapan terus. Cepat Nurin jawapan. Azim kalau dah siap bagi tahu lama pula makcik ni type. 4 km sebab saya tak tahu nak tukarkan kepada angka bererti itu saya bila. Bukan 4. Bukan 4. Bukan 4. Jawapan dia bukan 4. Okey, tak apa. Saya terangkan Okey, so semua orang tengok sini. Nombor 3 Fatimah ni. Lama dah ke bawah dah. Matrix. Okay, Fatimah. Okey, Puan Fatimah seorang peniaga jualan langsung. Beliau selalu pergi ke pejabat pos untuk membuat kiriman barang.
Setiap pagi dia menghantar anaknya ke sekolah dan ke pasar untuk membeli barang dapur. Raja satu menunjukkan kedudukan rumah Fatimah di antara pejabat pos, pasar dan sekolah. Jarak di antara rumahnya dengan tempat-tempat tersebut ditunjukkan dalam jadual. So dia dah kata dah, daripada pejabat pos, daripada rumah ke pejabat pos 10 kilometer. So daripada pasar, daripada rumah, so sini 15 kan. So jarak kat sini 5 kilometer sajalah. So yang ni 26. So 10 tambah 5 dapat 15. So pergi sekolah tambah lagi 4. So keempat saya tulis ni. 4 apa 11 dah. Nak memadam pula dah. 11. Macam ni dapat 11, 26 tolak 15 dapat 11. Yang ni 10. Yang ni 15 tolak 10 dapatlah 5. Untuk yang ni So ini 11 kilometer. So soalan yang tanya, hitung perbezaan jarak dalam sentimeter. Dia dah sebut sentimeter dah ni. Mesti awak tak perasan ni dulu sebab tu awak macam tak tahu macam mana nak buat angka bererti tu. Dia dah sebut kena tukar dalam sentimeter. Di antara rumah Fatimah ke sekolah dan pasar ke sekolah. So nyatakan jawapan dalam bentuk piawai yang betul kepada 3 angka bererti. So 3 angka bererti maksudnya mesti ada berapa nombor lah. Okay, kena ingat angka bererti kalau kosong dekat depan kira kan macam tu kan. Saya pun tak ingat lah. Saya rasa saya tulis tadi tu. Dalam nota. Angka bererti. Saya buka lah budak. Aish. Tak ada line ni. Okay. Ni nota angka bererti. Saya share gambarnya ya. Kat you all. Sekejap lagi saya tunjuk angka bererti tu apa Okay, so kita kena cari dulu beza dia. So kalau beza maksudnya kena buat operasi tolak. So Fatimah ke sekolah dan pasar ke sekolah. So daripada rumah Fatimah ke sekolah 26. So pasar ke sekolah. Pasar ke sekolah beza dia 5 saja kan. 11. Pasar ke sekolah 11. So tolak 11, 26 tolak 11. So dapat 15 kilometer. So ini dalam kilometer. Dia nak dalam sentimeter. So kalau lupa nak tukar macam mana tulis kilometer, meter, sentimeter, milimeter. So ini darab 1000, darab 100, darab 10. So sekarang daripada kilometer nak pergi sentimeter, darab 1000, darab 100. So 15 darab 1000 darab 100. So dapat dalam kalkulator awak ada 2 pilihan. Bukan 2 pilihan lah, bergantung kepada kalkulator. Ada yang dapat 1,500,000. Ada yang dapat 1.5 darab 10 kuasa 6 terus. So jawapan dia 1.5 darab 10 kuasa 6. Okay, so saya nak kongsi. Apa itu angka bererti?
Okay, inilah angka bererti. Kalau angka bererti, kalau tak ada sifar, memang semua tu angka bererti. Kalau sifar dekat tengah-tengah, dia dikira sebagai angka bererti. Kalau kat belakang, sebagai angka bererti. Sifar dekat akhir, dikira sebagai angka bererti lagi. So, apa yang tak dikira sebagai angka bererti? Kalau sifar tu duduk dekat depan dan nombor tu bukan perpuluhan. So, kalau perpuluhan, sifar duduk kat depan, kita kira. Tapi kalau sifar duduk kat belakang pun kita kira. Tapi kalau nombor bulat, sifar duduk dekat depan, kita tak kira. Okay, sorry. Kalau perpuluhan, sifar dekat depan pun tak kira juga. Ni dah contoh dia. Nanti saya hantar dalam grup. Supaya awak boleh tengok balik. Saya hantar dalam grup korang. So, itu pasal angka bererti. Ni pun kena hati-hatilah. So, kat sini kita boleh jawab 1.50. Sebab dia nak 3 kan? Dia nak 3 kan? So, daripada belakang ni 1, 2, 3, 4. Tinggalkan 3 nombor kat depan. 150.150.0 ish 150 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Darab 10 kuasa 5. Sebab dia nak 3 angka bererti. So inilah dia 1, 2, 3 angka bererti dan darab 10 kuasa berapa. Gitu. So just darab je. Boleh So kena tengok betul-betul soalan tu dia minta apa. Okay. So next Azim. Tinggi 9 Azim. Iyo. Yo. Cepat demo. Berapa? A 90 meter per saat. Salah. Bukan per saat. Tengok soalan tu betul-betul. Minit. Per Minit. So macam nak buat dapat 90 meter per minit tu? Itulah. Jarak per masa. 5,400. Okay, 5,400. Per Bahagi 60. 60 minit kan? So dapat 90 meter per minit. Okay, B Y dia 8,400. dia unit. Meter. Macam salah. Macam nak kira? 150 tu Y per 150. Kan dia kata 56 laju purata dia 56 meter per minit Y per 150 sama dengan 56. Okay. Lepas tu? Y sama dengan 8,400. Okay. Y sama dengan 8,400 meter. Okay. Thank you Azim. Okay. So next question, Faham, Aisyah Nakia. Hantar ni jawapan ni. Jawapan Aisyah. Jarak sama dengan 91. P. Jawapan ni ya. Melaka, Negeri Sembilan. Faham yang ni. Okay, so jarak yang pertama, tempoh masa dia 9 saat. Okay, betul. A sama dengan 9 saat iaitu 16 tolak 7 sama dengan 9 saat. Dia tanya pasal laju seragam, nampak? Ini laju seragam sebab dia graf laju masa. Kalau dia duduk macam ni maksudnya laju dia sama je. Kalau graf jarak masa, kalau macam tu maksudnya dia tak bergerak. Dia duduk situ saja. Dia statik lah kita panggil. Tak ada bergerak.
So B, hitung kadar perubahan laju. So Aisyah jawab 5.5. Kalau awak jawab macam ni Aisyah kan 5.5, saya akan tanda pangkah. Sebab tak ada unit. Tolong tulis unit 5.5, RM5.5, 5.5 apa lagi, cm ke apa. So semua tu 5.5. So kita nak tahu dia 5.5 apa. Macam tu. So kena tulis elok-elok sikit So cara buat dia 22 bahagi 4. Saya buat sesuai. Kita ambil daripada 0 tolak 22 per 20 tolak 16. So sama dengan 22 per 4. Sama dengan 5.5 meter saat negatif 2. Gitu. Kena tulis betul-betul unit dia. So untuk yang C, dia cakap hitung nilai P jika jumlah jarak yang dilalui bagi zarah itu untuk tempoh 7 saat pertama ialah 91 meter. So dekat sini kita kena kira apa? Area under the graph ataupun luas di bawah graf. So bentuk dia bentuk trapezium. Daripada sini kan kita nak kira yang ni. Ni bentuk dia trapezium. So formula trapezium 1/2 A tambah B darab C. So 1/2 A tahu tak berapa? 7. Tak tahu. P tambah 22 darab 7. Ingat A dengan B ni mesti yang selari. Kalau macam ni kita tak boleh ambil lah sebab dia atas ni macam ni saya ingat kan. So maksud dia yang macam gini. Ini dengan ini dia selari. Dia tak akan jumpa sampai bila-bila. So itulah maksud dia selari So 1/2 P tambah 22 darab 7. So kira-kira dapatlah P sama dengan 4. So ini pandai-pandai lah awak kira sendiri ni dah boleh kan expand je. Masuk dalam, lepas tu baru darab dengan 7. Nak darab 1/2 dengan 7 dulu pun tak ada masalah. Sebab 3 nombor ni dia darab. Okay. So dapatlah P sama dengan 4. 4 apa? 4 meter saat negatif 1. Sebab kita cakap pasal laju. P tu laju. Okay, thank you Aisyah. Okay, next. Hazril. Perak. Jawapan dia 11. Nombor 1, 11. A. Okay, macam nak ubat dapat 11 tu? 15 tolak 4. 15 tolak 4 sama dengan 11 unit. Saat. Saat. Okay, B. 6.25. 6.25 macam mana kira? 25 bahagi 4. 25 bahagi 4 dapat 6.25 unit. Saat. Tengok betul-betul. Kira pasal apa tu? Tengok kira apa tu? Pada 4 saat pertama maksudnya apa? 4 saat pertama. Awak tu kira apa? Laju zarah. So laju apa unit dia? Meter saat negatif 1. Kalau awak tak tahu unit dia apa, awak tengok kat sini. 25 ni apa? Meter. 4 ni apa? Saat. So meter per saat lah. Ataupun meter saat negatif 1. Boleh je mana-mana. Dia tak Hazrul. Gitu. Kalau tak tulis cikgu? Kena tulis. Kosong lah kalau tak awak tulis. takut kalau awak dapat pemeriksa yang strict, dia akan tanda pangkah. Macam saya cakap tadi lah, 6.25 ni boleh jadi 6.25 meter, 6.2 meter saat negatif 2, 6.25 meter 4 ms, 6.25 ringgit. Boleh jadi benda, banyak benda 6.25 ni. Sebab tu dah kena tulis apa yang awak kira. Kalau dapat yang baik tak ada masalah, biasanya ditanda je. Okay? Okay, C Hazril? Si saya tak boleh buat.
Okey. So dia kata nilai X jika laju purata zarah tersebut dalam masa X saat ialah 5 meter saat -1. So dia cakap apa pasal apa? Laju purata. Purata. Laju purata tu apa dia? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Alah bodoh tulisan. So jumlah jarak dia tahu tak berapa? 110. 110. Jumlah masa dia tahu tak berapa? Tak. Sekarang kat sini tulis apa? Jumlah masa dia berapa? X tolak 4. Ke X tolak kosong? Ya, X je. X je. X je terus. 110 per X sama dengan 5. Betul tak? Dia kata 5 tadi kan? Lepas tu pindah naik atas ni X dapat 110 sama dengan 5X. So X sama dengan 22. 22 apa? Kita nak cari apa ni? Cari masa. 22 Masa meter saat -1. Cari Meter masa saat ke? ni. Saat je lah. Oh, saat je. Sebab dia kata nilai X. X tu duduk dekat mana? Masa. Masa unit apa? Saat. So 22 saat. Yang penting awak tahu. Kalau laju purata tu apa? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kita tak perlu tambah belakang-belakang ni. Sebab ini dia punya skala. Contoh kan macam awak buat 1, 2, 3 kilometer. So kalau sampai kat sini, adakah dia 1 kilometer? Tak, dia dah 3 kilometer. So kalau dia berakhir kat sini, maksudnya 3 kilometer lah dia bergerak. Bukannya 3 tolak 2 tolak 1. Tak dia kena bergerak. Itu dia punya skala saja. Skala. Okay, thank you Hazril. Okay. Okay, next. Perlis Azim. Iya. Perlis. 3 saat. 3 saat. Mana? Tak satu roman. Satu roman. Mana nak kira dia? 9 tolak 6. 3 saat. 3 saat. 2 roman. 2 roman. Sikit lagi. Sikit lagi nak siap. Okay, buat dulu. Okay, next Nurin. SMKA, SABK, set 1, C. Lepas Nurin, Aisyah Nakia. Lepas tu Salwati ni, Hazril balik. Boleh hantar jawapan tak Aisyah Nakia dengan Nurin? Cikgu, saya pergi tanda sekejap Okay. Okay, Nurin dah hantar. Okay. Sorry Nurin, jawapan awak ni semua salah. Tak apa, saya terangkan macam mana nak buat. Okay, so sementara tunggu Hazril Azim tu, kita buat dulu yang Nurin ya. Okay, so jadual 4 menunjukkan catatan perjalanan ke hari keluarga syarikat SHF dan Raja 9 di bawah menunjukkan graf jarak masa. Graf jarak masa, ada area under the graph tak? Tak ada. Dia ada jarak, dia cakap set-set ada jarak tu berapa. So dia pun cakap, perjalanan dimulakan pukul 9 sampai pukul 9.30. So setiap kali dapat soalan macam ni, tolong bawa keluar maklumat dia. So beza masa dia, macam ni, masa dia berapa? 30
minit. Okay. So daripada sini ke sini 30 minit dan jarak dia 20 kilometer. Yang ni pula 9.45 kan. So dia pergi sampai 9.45 dia berehat dah tu sebenarnya. So 9.30 sampai 9.45 15 minit. Ada jarak tak? Tak ada sebab dia kata dia rehat dekat plaza tu. Dia berehat kat situ so macam tu sama je. Dan sini sampai sini so 9.45 dengan 11 suku. So tolak lah. 11 suku tolak 9.45. Tak boleh tolak terus gunakan kereta. Awak mesti guna manual. Sebab dia jam dengan minit benda yang berbeza. 11 suku tolak 9.45. 15 tak boleh tolak 45. So kena buat apa? Pinjam 1 dekat depan. So sini dia 10, sini pinjam 1 bukan pinjam 1 pinjam 60. So jadi 75. So 75 tolak 45 dapat 30. So 10 tolak 9, 1. So kat sini 1 jam 30 minit masa dia yang dia ubah. So jarak tahu tak berapa? Tak tahu lagi. Tak diberitahu So inilah maklumat yang kita dapat daripada graf. Daripada table yang diberi. Daripada catatan perjalanan. So kita biasa graf kita mula daripada bawah kan? Ini tak dimula daripada atas. Sebab apa? Kereta tu akan makin perlahan untuk sampai dekat tempat dia orang punya family day. Sebab tu dia makin turun macam tu. So bermula dengan 140 dan dia pergi Plazatul Air Keruh dekat sini. Macam mana saya tahu kat sini? Sebab dia rehat. So bila rehat maksudnya kat situ lah. So P ni berapa? Beza jarak dia 20 kan? So 100 P sama dengan 140 tolak 20. So P sama dengan 120 kilometer. Tak boleh terus jawab 20 kilometer. Bukan. Takkanlah bawa 140 tu terus 20. Lepas tu takkanlah daripada R&R tu nak pergi ke family day tu 20 kilometer je. Nonsense kan? Tak logik lah. Dia punya skala tu. So P tu sama dengan 120. 140 tolak 20. Daripada tempoh jarak daripada rumah ke Plazatul Air Keruh tu. 20 km. Okay. So macam mana pula dengan masa? So tadi dah betul dah ni. Daripada rumah, daripada kosong kan. Pergi dekat plaza tu 30. So apa yang berlaku? Dia orang rehat. So rehat selama berapa lama? 15 minit. So Q ni berapa? Q tu 30 tambah 15. So dapatlah 45 minit. So Q 45 minit. Bukannya 90 minit. Mungkin awak ada salah lah tu kat mana-mana saya tak tahu. Saya tak tahu awak dapat mana 90 tu. Tolak tu. Tolak dapat 90. Alhamdulillah. So Q dapat 45 minit. Okay, so settle. P dengan Q dah siap cari dah. Dah dapat 2 markah. So yang kedua, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. So bila dia cakap laju purata maksudnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia berapa? 140. Jumlah masa dia berapa? Kat sini kita tahu dia 135. Tapi 135 ni dalam minit. Dia minta dalam jam. So 135 bahagi 60. Sebab minit nak ke jam kena bahagi 60. So 140 bahagi 135 per 60 dapat 62.22 km per jam. Gitu. Itulah cara dia. Awak kena buat betul-betul, tengok betul-betul logik ke tak logik. Maths ni dia rational lah, logik. Compare tu, maths tu susah sikit lah, kita tak nampak sangat macam mana logik dia. Maths ni kita boleh nampak lagi lah kelogikannya. Okay, thank you Nurin . Okay, next Aisyah Nakia. Jawapannya.
Sorry. Azim dah siap belum Azim? Sudah. Sudah. Macam mana kira dia ni? Dua Roman ni. Um, mana soalan tak nampak. Sekejap. Tak. Dia kata kalau Basia tu tak jatuh dengan kalau dia kekalkan kelajuan dia sepanjang larian, kiranya dia tak jatuh tu 6 hingga 9 tu AB tu tak adalah. Kira apa ni? Kira laju proses ni. 50/6 tu. Laju purata dia. Laju tu lah sampai ke hujung. Nak tahu berapa saat tu 100/X tu saat dia lah. Sama dengan 25/3. 25/3 tu laju purata dia. Okay, 25/3 ni dapat daripada mana? Kecikkan 50/6 tadi. Laju purata dia. 50/6 awak kena ingat. Kalau kecerunan, kan kita cakap pasal kecerunan kan sekarang ni kan. Kalau kecerunan, maksudnya kalau dia tak jatuh, dia duduk kat sini. Garisan tu akan tegak je macam ni. So, satu garis dulu, dia punya gradient atau kecerunan dia sama. Sebab itulah Azim boleh buat 50. So kat sini sebenarnya 25/30 ni daripada 50 tolak 0/6 tolak 0. So dapat 25/3. Okay, thank you Azim. Lepas tu X tu saat dia dapat X tu 12. X tu sama dengan 12. Lepas pindah-pindah dapat X sama dengan 12. So, apa? Macam mana nak jawab soalan ni? Dia tanya, adakah Basia berpeluang untuk menjadi Johan? Ya, kerana masa yang diambil oleh Basia untuk menghabiskan larian ialah 12 saat. Manakala masa yang diambil oleh Nabil pula ialah 13 saat. Ya, kerana masa yang diambil oleh Bashar ialah 12. Menghabiskan larian ialah 12 saat. 12 saat. Manakala Nabil pula ialah 13 saat. Gitulah cara jawab dia. Dia 3 markah. So, mesti ada menjawablah soalan tu. Sebab tadi depan tu adakah. Kalau adakah kena jawab ya ataupun tidak. Biasanya kat sini 1 markah lah. 1 markah, ni 1 markah. Jalan kira ni 1 markah. So cukuplah 3 markah. Biasanya markingnya gitu Thank you Azim. Okay, so settle dah yang ni. So kita move kepada Aisyah Nakia. So Aisyah Nakia belum ada jawapan ni. Terengganu. Okay, Terengganu Banjir Okay, so nombor 1 Roman, dia dapat tempoh masa dia 12 minit. Okay, betul. 12 minit. Betul 12 minit. 20 tolak 8 dapat 12 minit. Dekat depan-depan tu tak kira, tak tulis dia punya unit tak apa. Jawapan yang belakang sekali tu penting tulis unit 12 minit. Mula tulis saat ni Aisyah ni dia conteng gitu. Okay. So, seterusnya hitung nilai T dalam minit jika laju purata keseluruhan perjalanan Encik Farkan ialah 75 km per jam. So, laju purata maksudnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ini 1 Roman, ini 2 Roman. So, 75 sama dengan jumlah jarak dia berapa? 50 km. Jumlah masa dia T per 60. Sebab dia nak masa dalam minit kan. So kena buat T per 60 lah.
So dapat dah jawapan dia T sama dengan 40 minit. Ni tukar sebab sini jam. Lepas tu dia nak minit. Gitu. Okay, boleh Boleh tak? Boleh tak? Dia pusing-pusing corner kot tu juga soalan dia Sama je. Cuma kena pandai tengok dia tanya apa, dia tanya apa. Okay, thank you Aisyah Nakia. Okay, next Hazril. Jawapan dia sekejap Berapa lagi? 1, Jawapan dia 40. 40 apa? 40 minit. So macam nak buat? 50 Tolak 10. sama dengan 40 minit. Okay, next. Dua Roman. Cari jumlah jarak. Saya tak tahu betul ke tak. Saya dapat 1470 kilometer. Salah. Macam mana nak cari jumlah jarak untuk graf laju masa? Ni tadi saya tengok YouTube. Dia 1/2 kali dia 1/2 kali tapak. Tapak dia berapa? Tapak dia 40. Tolak kan? Bukan Apa 4? Salah. Okey. Saya terangkan macam mana nak buat. Okey. Kalau Okey. nak cari jarak, dia adalah luas di bawah graf. So inilah luas di bawah graf. Bila tengok macam ni, awak akan nampak satu bentuk yang awak tak kenal. So macam mana nak buat bagi senang? Bahagikan bentuk ni. So saya bahagikan macam gini. Nampak tak? Ada 2 segitiga dan 1 segi 4. So ini saya labelkan sebagai A, yang ni B, yang ni C. Lagi satu, bila buat soalan ni, awak kena perhatikan betul-betul dia punya unit. So ini kilometer per jam, ini minit. Dah tak sama dah. So jadikan minit tu jadi jam. Sebab apa? Bahagi 60. So semua ni bahagi dengan 60. So macam mana nak kira luas A, Azril? A tu bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Apa formula nak kira luas segitiga? 1/2. 1/2 lagi? Lagi kali tinggi. Tinggi lagi? Lebar. Kan? Lebar. Betul? Boleh je panjang nak lebar ke, tinggi nak lebar ke. Bergantung pada pemahaman awak. So, macam mana nak kira? 1/2 darab Darab 30. 30 darab 10. 10/60. Sebab 10/60. sini minit, sini jam. So kira dapat berapa ni? $2.5 2.5 unit. minit. Kita cari apa ni? Jarak lah. Jarak meter. Kilometer. Ni tengok atas ni, kilometer. Okay, cuba kira B pula. B macam mana nak kira dia? B bentuk apa tu? Segi 4. So apa darab apa? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. So panjang dia berapa? Panjang yang mana? Panjang dia 50. Salah. Panjang dia 30. 30. Okay lagi? Kali 50. Salah. Tak boleh ambil 50. Sebab 50 ni daripada kosong ni sampai 50. Sekarang ni petak tu mula daripada kosong ke? Tak. Petak tu mula dekat sini. So petak tu 40 lah. 40/60. Buat di dalam minit. Okay, so kira
20 20 kilometer. kilometer. Okey. Kira sendiri sih, saya nak tahu jawapan je. Awak buat sendiri apa darab apa. Saya nak tahu jawapan akhir. Dua kilometer. Ya, jawapan dia 2 kilometer. So sekarang ni dia tanya apa? Jumlah. Jumlah, jarak. So nak kena buat apa? Tambah. Kena tambah semua sekali ni. So tambah. 24.5 Unit kilometer. kilometer. Macam tu je. Saya tak galakkan awak tulis palang ni. Sebab mungkin jawapan ni jawapan terakhir atau mungkin bukan jawapan terakhir. So untuk menyelamatkan awak nanti waktu SPM, tak payah tulis palang. Pemeriksa tu dia tahulah nak cari jawapan awak macam mana. Memang kerja dia. So yang penting awak tulis ikut flow lah. Janganlah kejap di sana, kejap di sini. Nanti dia tak nampak awak punya jawapan kat mana. So kalau Okay. boleh, tulis ikut flow. Tapi tak payah buat palang. Takut jawapan tu bukan jawapan yang terakhir. Takut awak terlepas pandang. Okay, so thank you Hazril. Okay, next. Azim. Sudah. Apa soalan lagi? 2, Sudah. 5. Kedah. Kedah. 2 markah je ni. Lapan. Dia tanya apa ni, laju. Tanya laju. Laju Laju purata. purata. So dia dari Alostar Mall ke Museum Padi Kedah. Total jarak dia 18 kilometer. 6 tambah 12. 18 kilometer. Okay, lagi? Masa dia 8 suku sampai 9. 8 suku sampai 9 tu 45 minit. So 9 tolak 8 suku. 45 minit. 60 sini 8, so dapat 45. So masa dia 45 minit. Okey lagi? 18 per 45 per 60. Kenapa ada per 60 bawah ni? Jam-jam. Sebab kat sini dia dah sebut dah. Kilometer per jam. Okey, dapat? Dapat 24 kilometer per jam. 24 kilometer per jam. So itulah jawapan dia. So Okay. jangan salah kira dekat tolak masa. Thank you Azim ya. Okay, so next Nurin Kedah yang seterusnya. So lepas ni ready Aisyah Nakiah atau Hazrin? Last sekali saya. Nak siap dah. Okay, Nurin 11 Kedah, Aisyah Nakiah 8 Selangor Set 2, Hazril SBP. Yang sama je kan soalan tadi. Hantar jawapan cepat. 9.40. Hantar lah. Aisyah Nakiah dengan Nurin boleh hantar jawapan Hazril boleh get ready. Mana Nurin dengan Aisyah Nakiah ni? Majdiah, Majid. Cepat-cepat saya tunggu.
Yang mana yang duk menunggu jawapan kawan tu boleh buat-buat yang mana yang tak sempat. Syarakia, Nurin, hello. Jawapan. Dah siap lagi ke? Yang IV saya tengah kira balik. Oh, yang keempat tengah kira. Kira dulu. Yang lain hantar dulu. Okay. Nasib dia dapat soalan banyak kan? Siapa ni tadi? Azim dapat soalan 2 markah. Dia dapat soalan 7 markah. So banyaklah sikit yang kerja dia ya. Okay. So kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, darjah 11.2 menunjukkan graf jarak masa bagi gerakan sebuah basikal dan sebuah kereta. So dia ada 2 perjalanan, satu basikal, satu kereta. Graf OABC mewakili gerakan basikal dari Jitra ke Sungai Petani. So OABC ni basikal lah. Kalau saya suka tulis macam ni. Kat tepi tu saya tulis basikal. Lepas tu dia kata PBQ ni adalah kereta. Orang utara cakap kereta. Kereta. So, apa lagi maklumat dia kata? Nombor 1, tentukan tempoh masa dalam minit basikal itu berada dalam keadaan pegun. So apa maksud keadaan pegun tu? Pegun tu dia tak bergerak lah. So tak bergerak, macam mana nak kira? So dia tak bergerak kan, ambil yang dia tegak macam ni je. So 75 tolak 42, dapat dah 33 minit. Dia berehat lah, dia kan naik basikal. Logik lah. Sekejap Aisyah nak cakap apa ni yang M sama dengan, ya betul. Salah. Bukan 105. Nombor awak salah. Saya yang salah baca. Bukan 105, salah. 105 salah. So dapat dah 33 minit. Tolong tulis unit ni kakak. Okey, so 2 Roman dia kata dengan andaian basikal dan kereta tersebut bertolak pada waktu yang sama iaitu pada pukul 11.10 pagi dan melalui jalan yang sama, tentukan waktu ketika kedua-dua kenderaan tersebut berselisih. So dia berselisih dekat minit ke 75. So apa susah, tambah je lah. 11.10 tambah 75. 5, 8, 11 tolak 60 tambah 1, 25. So dapatlah 12.25. Bukan 11.15 minit. Tengok ni saya kira ni cara sekolah rendah tau. Saya asingkan jam dan juga minit. Tolong asingkan dia tak sama, benda yang bukan sama. Kalau minit tak cukup nak pinjam jam, bukan boleh pinjam 1 macam biasa, dia kena pinjam 60. Gitu. So jawapan dia 12.25 PM. 12.25 tengah hari tu, tengah panas terik tu. So itu jawapan untuk 2 Roman. Okey, 3 diberi bahawa kadar perubahan jarak terhadap masa basikal tersebut ialah 50 km terakhir. Dalam 50 km terakhir adalah 40 km per jam. Hitung nilai M dalam minit. M bukannya 30 minit. Okey, macam mana nak kira M? Dia kata 50 minit terakhir kan, 50 km terakhir kan. So mana 50 km terakhir? Ini 50 km terakhir. Macam mana saya tahu? 80 tolak 30 dapat jawapan 50. So dekat sini dah dia punya 50 km terakhir. So dia kata 50 km terakhir 50 per M, tak tahu masa dia berapa. Mana saya kira ni? Sorry So kena tengok. Kita nak kira dia punya perubahan laju kan. Ada orang check tu. Tak ada. Kita nak kira dia punya perubahan laju kan. Azim ni keluar lagi. Line tak stable lah ni.
Okay, kita nak kira perubahan laju sama macam kita nak kira gradient Kita ambil kat sini. So sini 80, terbalik. Sini M 80, sini pula 75, 30. So buatlah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So 80 tolak 30 per M tolak 75 sama dengan, kata tadi kat bawah ni, dia punya laju tu berapa? 40. So M tolak 75 tak boleh kan? So pindahkan M tolak 75 ni naik atas. So dapat 40 M. Alright. Salah kat sini ada salah sikit. Saya tak nampak dia cakap pasal jam. Kat bawah ni 40 km per jam kan? So kena tukar minit ni jadi jam. So M tolak 75 per 60. Baru betul. Bayar kat sini, semua ada kat sini. Saya padam yang tak penting ni. Okay, so bahagi dulu. M per 60 tolak 75 per 60 sama dengan 40. So 50 sama dengan 40 M per 60 tolak 50. Macam mana saya dapat tu? Saya darab je. Saya pindahkan semua tu naik atas. Gitu. Ni 80 tolak 30 ni dapat sini. Ini bila saya pindah yang ini naik atas ni darab dengan 40. 75 darab 40 bagi 60 dapat 50. Betul tak? Tengah kereta balik. 75 darab 40. Ya betul dapat 50 So dah siap macam ni. Pandailah awak kan. Pindah-pindah lah. So yang ni boleh pindah terus tak? Tak boleh lah. Kena bawa pergi sana dulu. Yang ini dulu bawa pergi sana. So 50 tambah 50 dapat 100. So 100 sama dengan 40 M per 60. So yang terakhir dapatlah M sama dengan 150. Baru dah logik. Sini 75 kan. Sini 150. Dia logik lah. Kalau dapat 105 pun logik juga sebenarnya. Tapi yang ni dia dapat 30. Nurin dapat 30. So tak logik lah. 30 tu sikit sangat. Okay, so dapat M sama dengan 150. So last kali, M sama dengan 105. Salah M sama dengan 150. Okay, last kali dia tanya T tu berapa. So macam mana nak kira T? Dia pakai apa? Kalau dalam satu garis yang sama, maksudnya kecerunan dia tu sama kan? So boleh pakailah kecerunan garis PBQ tu. Pakai je. So saya ambil 30 ni terus 30 dah. 30 dengan 80 tu terus. So 80 tolak 30 per 0 tolak 75 sama dengan negatif 2 per 3. Lepas tu baru kita ambil yang T tu. T tu X dia T, Y dia kosong kan. So 30 tolak 0. Tak nampak dah pula makcik ni. Tulis kat sini Kalau tulis saya elok. 30 tolak 0 per 75 tolak T. Sama dengan negatif 2 per 3 juga. So pindah-pindah. So dapatlah T tu sama dengan 120. Pindah macam mana? Pindah bawah ni atas dulu. Lepas baru susun-susun. Ada T duduk belah kiri, tak ada T duduk belah kanan. So dapatlah T sama dengan 120 minit. Ni pun sama. Minit gitu. Siapa ada soalan? Untuk soalan nombor 11 ni. Yang 7 markah ni. Dia memang banyak lah sebab dia 7 markah. Azril okey tak? Boleh lah. Banyak sangat. Boleh lah. Banyak sangat. Sempat salin tak jawapannya? Tak. Tak sempat?
Lepas tu macam mana? Sekejap, saya tak ramai sekejap. Dah lah saya dah padam dah tadi. Ada yang dah padam dah. Jadi salin terus tau. Saya bagi jawapan tu terus salin. Sebab ruang dia kecil tak muat. Okay, dah. Alright. Okay, so move kepada soalan seterusnya. Soalan Selangor set 2. Dah. Sikit lagi nak habis dah kita gerah-gerahkan. Aku boleh masuk? Bukan favourite semua orang, iaitu Matrix. Tak ada siapa punya favourite. Alright. Tak ada lucu semua. Okay. So Rajah 3 menunjukkan graf jarak masa sebuah teksi dalam masa 24 minit, dalam masa minit lah. Nyatakan nilai P jika teksi itu berada dalam keadaan pergun selama 6 minit. So 14 tolak 6 sama dengan 8. So jawapan dia 8 minit. Bagus kakak. Kena buat unit ya. Jangan malas. So B, dia kata hitung nilai Q jika laju teksi bagi 10 minit terakhir ialah 72 km per jam. So nampak kat sini ada jam kan. So automatik bawah ni semua per 60. Gitu. So dia kata Q, kalau Q tu jarak kan. So kena buat macam kira kecerunan. So 24 per 60 Q dengan 14 per 60, 17. Saya baca je koordinat dia. So terus tulis sahaja P1 Roman. Q tolak 17 per 24 per 60 tolak 14 per 60. Sama dengan 72. So kita pun kira-kira pindah-pindah dapat Q tolak 17 sama dengan 12. So Q sama dengan 29. 29 apa? Jarak kan? Meter. Meter ke kilometer ni dia cakap tadi? Kilometer. 29 kilometer. Ni awak kena pandai pindah sendirilah. So selesaikan yang bawah ni. Yang bawah ni bawa naik atas. Dan bawa naik atas pindahkan 17 ni pula pergi ke sini. So dapatlah Q sama dengan 29 kilometer. So nombor 2, huraikan selengkapnya. Sorry. Q dapatlah 12. Macam mana nak berdapat Q sama dengan 29 ni? Dah merepek dah ni. So huraikan selengkapnya gerakan teksi itu dalam untuk tempoh 10 minit terakhir. So tengok 10 minit terakhir dia naik kan. So maksudnya dia memecut. So kena cari. Dia memecut berapa? 72 km per jam. Sebab dia dah bagi tahu dah kat sini. So dia punya ayat dia, dua Roman ni. Memecut pada kelajuan 72 km per jam pada 10 minit terakhir. Gitu. Tentu je jawapan dia. Biasanya dia nak dengar perkataan memecut dengan masa bila, berapa banyak dia pecut. 3 benda tu lah biasanya dia nak tahu. Kena sebut 3 benda tu Okay, so thank you Aisyah. Ada salah sikit tu kat situ kena betulkan. Cuma awak tak cakap kelajuan dia berapa je. Kena cakap memecut lah. Okay. Boleh Okay, last but not least 16C. Hazril. Ada tak Hazril? Dah ada 30 minit lagi, sikit lagi. Saya bagi jawapan. Sebab dia kena lukis. Tak tahu lah betul tak? Macam salah. Salah, memang salah. Kalau graf yang tertutup, okay saya bagi tips lah sikit Awak lukis ni dah macam betul dah. Depan tu dah betul, tengah betul, hujung tu salah. Okay, kalau graf
tutup macam ni, biasanya graf laju masa. Sebab dia ada luas di bawah graf. Kalau graf jarak masa, dia tak tertutup. Dia akan naik saja ataupun dia naik, kekal, naik, turun. Macam tu. Tapi dia biasanya jarang lah, dia akan naik je biasanya sebab jarak kan. Jarak biasanya dia naik je. Melainkan dia kata, dia pergi satu tempat tu dan dia balik ke rumah, so automatik lah dia akan jadi turun macam ni. Kalau dia tak ada cakap dia balik rumah, so dia akan terus naik je ke atas, okay? Boleh So laju masa biasanya graf dia tak tertutup. Okay, so saya tolong draw kan. Okay, sama juga macam yang tadi, kita kena bawa keluar maklumat daripada huraian dia tu. Okay, so pukul 6 dia bertolak dari tempat carnival, dia berhenti kat RNR 30. Jarak dia 30 minit. Lepas tu, bila daripada RNR berhenti rehat tu 15 minit. Macam saya tu 15 minit. 45 tolak 30. Lepas tu, daripada RNR sampai rumah 15 minit. Kan? 60 tolak 45. 15 minit nak sampai rumah daripada RNR. 15 minit pun nak kena berhenti sebelum sampai restoran tu. Okey, so sampailah sini. Okay, diberi jarak di antara tempat carnival dengan RNR ialah 40 km. So carnival dengan RNR 40 km selama 30 minit lah perjalanan dia. Dan jarak di antara RNR dengan restoran ialah 20 km. Yang ni tak bergerak, dia berehat 15 minit tu dia berehat, tak bergerak. So mengandaikan van bergerak dengan laju seragam sepanjang tempoh perjalanan, lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan tersebut. So kita akan mula dengan kosong. So kosong pergi kepada 40 dulu. So bawah ni buatlah masa dia. Dia waktu sistem 24 jam kan. So ikut saja yang atas ni. 24 jam, so 6 jadi 18. So gerak pukul 6 kan. So kat sini 18.00. Lepas tu sini 18.20. Lepas tu 18.40. Lepas tu 19.00. Kena ikut arahan So kita mula pada kosong pergi kepada 40 sampai pukul, ni 30 sampai pukul 6.30. Ini satu plot. Mana saya dapat? Daripada maklumat kat atas ni. 30 minit 40 km. Lepas tu dia bergerak, dia berehat selama 15 minit tak bergerak. So 40 sampai 45. Lebih sikit lah 45. Gitu. So ini dia gerak sampai sini. Tu dia rehat sampai sini. Terus dia buat apa? Dia gerak lagi. Pergi restoran jarak lagi 20 km. Tambah lagi 20 km. So 40 tambah 20 jadi 60. Dan sampai pukul 7. Gitu. Macam ni lah graf dia sebenarnya. Bukannya salah Hazri dia buat macam ni. Salah macam ni salah. Biasanya graf dia tak akan tertutup selagi dia tak balik rumah. Contoh ni kan dia kata dia pergi restoran kan. Daripada tempat carnival kan. Contoh dia kata dan dia balik semula kepada tempat carnival. Barulah graf tu akan patah balik macam ni. Sekarang ni dia tak cakap dia balik kan. So tak ada graf patah balik lah. Dia pergi depan sahaja. Okay, boleh tak semua? Cikgu, garis putus-putus tak payah letak Ya. Tak payah Cikgu Kalau nak 6.45. Kalau letak kat sini. 18.45. Sebab biasa scale ni kita nak cantik lah nombor dia kan. Kalau kosong-kosong lah belakang. Tapi biasa yang ni tak ada isu pun sebab dia pukul berapa. Okay, so settle dah grafnya kat situ. So kedua, hitung laju van dalam kilometer per minit bagi 10 minit yang pertama. So kat mana 10 minit yang pertama? Dia dekat sini.
Tak sampai lagi 30 tu. Tapi boleh kira tak? Boleh kira sebab selagi dia duduk dalam satu garisan yang sama, dia punya kecerunan tu kira sama. So just kira lah 40 tolak kosong per, okay, masa dia berapa minit? 30 minit. 6.30 sampai 6 kan? 30 minit. So dapat 40 per 30 dapat 1.33 kilometer per minit. Gitu je cara jawab dia. Okay, boleh ke semua? Masih mampu bernafas? 30 minit lagi. Boleh Okay, last question. Ni baru saya punya. Okay, so kat sini dia kata jadual 91 dan 92 masing-masing menunjukkan masa yang diambil oleh Saiful dan Adrian dalam pertandingan jelajah Pantai Timur. Ni geng-geng Azim jelajah set kita. Okay. So untuk soalan ni, dia suruh guna ruang jawapan yang ni buat dia punya graf. So macam mana nak buat graf? Lukis graf jarak masa bagi perjalanan Saiful dan Adrian. So maksudnya kat sini dia akan ada dua graf. Macam mana nak buat? Tengok pada data yang diberi. So kita mula dengan Saiful. Atas ni Saiful Ini Saiful. Ini Adrian. Nama dia Adrian. Okay. So nak buat dia punya paksi ni, awak tengok dulu kat sini. Okay, paling sikit kosong, paling banyak 12. So agak-agak lah. So saya buat 2, 4, 6, 8 Saya buat 2 kotak 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sebab paling banyak 12. So kalau untuk jarak paling banyak 140. So saya buat 20, 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Lepas tu awak boleh mula melabelkan dia. Memplot-plotkan dia. So kosong dengan kosong. 3 dengan 40. Ni saya buat Saiful punya dulu 6 dengan 80. 9 dengan 110. 9, 110 kat sini. Dan yang terakhir 12 dengan 140. 10, 9. Lepas tu buatlah garisan dia akan dapat satu garis lurus. Anggaplah lurusnya garisan saya. Biasanya ni kita kena garis sampai hujung. Okay, seterusnya kita buat untuk Adrian. So 00, 420. Lepas tu 660. Lepas tu 800. Lepas tu 10, 140. Begini rupa dia. So kita pun gariskan dia. Lebih kurang ginilah graf dia. So biru tu Saiful, merah tu Adrian, okay? Kalau nak lagi cantik kan, waktu exam tu, tulis nama dia. Saya kan guna dua warna, awak kan tak boleh kan guna pensel kan. Tulis nama dia Adrian dengan Saiful. Nanti bila awak nak jawab soalan, awak tahu siapa punya graf, siapa punya graf. Tak perlu tengok banyak kali. So jangan lupa tulis atas ni, ini adalah jarak dalam kilometer. Dan ini masa dalam jam. Jangan lupa tulis dia punya nama. Okay, so settle dah 3 markah. So daripada graf di B Roman, hitung laju dalam kilometer per jam basikal Saiful pada 3 jam terakhir. So Saiful warna biru. So 3 jam terakhir kat mana? Daripada sini ke sini. So ambil lah. Ambil dia punya koordinat tu. So 12 pula dah. Dia punya laju tu 140 tolak 110 per 12 tolak 9. So dapatlah 10 km per jam. Gitu je. Okay, seterusnya ditanya, nyatakan jarak dalam kilometer yang telah dilalui oleh
dilalui ketika Adrian mula memintas Saiful. So dia nak jarak yang dah lalu lepas dia lintas. Bukannya sebelum dia lintas So lepas dia lintas, kat mana Adrian lintas Saiful? Kat sini kan? Kat sini kan? So inilah jarak yang dia nak. So berapa? 140 tolak 100. Dapatlah 40 kilometer lepas dia lintas Saiful tu. Okay, boleh tak semua? Ada yang tak faham? Boleh Okay, so banyak lagi masa kita ni. Ada lagi 23 minit lagi. Okay, so kita dah nak mula masuk matrix. Okay, so lagi 30 minit ni saya bagi awak buat soalan matrik. Boleh buat slow-slow lah. Kita akan bincang next class Boleh tak? Boleh. Kita nak bincang terus. Boleh. Apa yang boleh? Mana-mana je. Mana-mana je. Matrik Boleh easy masuk je. lagi ke? Boleh masuk lagi ke? Boleh lah sikit. Boleh lagi masuk? Oh, hebat-hebat. 2 jam boleh fokus. Apa kita bincang next class. Buat dulu. Korang mesti tak buat lagi kan matrix kan? Ni saya bagi masa 30 minit ni buat dulu. So next class jangan ada yang cakap tak siap Okay, boleh mula jawab sekarang. So saya stop dulu recording. Biar je lah recording ni. Okay, boleh mula jawab Patutnya semua boleh jawab soalan matrix ni. Soalan dia tak susah sangat pun. Saya pun baru jawab sikit. Ada soalan boleh tanya.
Ada soalan boleh tanya ya. Okey ke semua? Aisyah dengan Nurin dah sampai soalan nombor berapa dah?
Azim dah sampai nombor berapa dah Azim? Matrix. Azril, sampai nombor berapa? Saya still soalan 1. Johor. Okay, Azim. Jap. Soalan 1 ni kuadratik kan cikgu? Tak. Kena guna Oh, matrix. Matrix biasa Matrix. Kena guna keadaan matrix. By using matrix method. Dengan menggunakan keadaan matrix. Macam mana nak buat dia Azril? Ingat lagi tak? Yelah ni macam kuadratik tapi yang pakai matrix lah kan? Pakai matrix tu. Tapi kuadratik jugalah. Macam mana nak buat tu? Tak sama. Oh, okay. Dia yang macam begini. Ni saya tunjuk Mana? Okay, so soalan faham tu. Dia kata hujung minggu yang lalu Tuan telah pergi ke pasar raya Jimat. Dia kata apa? Dia beli 1 selendang, 3 beg. Okay, so selendang tu saya jadikan X. X tu selendang. Y tu bag. Okay, so cara tulis dia. Mula-mula dia kata apa? 1 selendang 3 tambah beg, berapa bag? 3 bag berapa harga? 150. 150. Lagi ayat yang kedua. 3 selendang, 5 beg. 5 bag sama dengan 5Y, 300. 300 ke? Bukan, baca betul-betul soalan tu. Dia Ya. bayar 300, dia dapat balance balik RM30. So berapa banyak je? 270. 270. So kalau macam ni, biasa kita jawab kuadratik kan? Ini kita nak jawab matrix. So macam mana? Kita susun dulu. So X ni apa? 1 kan? 3, 1. 5. Lepas tu X, Y sama dengan 150,270. Lepas tu nak buat apa Hazrin? Apa? Lepas tu nak buat apa? Lepas dah dapat macam ni? Lepas tu 1 bagi AD, XY. AD bagi tolak BC. BY pula dah BC. Lepas tu dalam kurungan? Dalam kurungan 150, 270. Salah. Ambil yang ni dalam dulu. kurungan dia diubah. Diubah apa dia? Negatif 5 tu okay. 5. 5. Negatif 3. 3. Negatif 3. 1. 1. Lepas tu hujung sekali barulah 150, 270. Ya, gini. So AD dengan BC ni ambil kat mana? Ambil dekat yang ni, yang warna hijau ni tadi. Gitu. So basically semua soalan buat benda yang sama je kecuali yang melibatkan image pula dah imaginary. Betul dia nama dia? Identity. Identity. Tu satu je soalan dia. 1 ke 2 macam tu je. Yang lain semua kira macam ni Cuba buat. Alright. So saya end lah dulu kelasnya. So sampai sini saja. So tolong make sure next week tolong siapkan sampai habis matrix Cuba. So itu saja kelas kita untuk hari ni. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye go. Assalamualaikum. Salam. Bye go. Thank you go. Sama.